Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, baiklah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam bidang adab, iaitu berkaitan dengan alam ceria hidup sejahtera. Itu tajuk dia. Jadi tajuk ini adalah berkenaan dengan adab kita dengan alam sekitar. Okey, adab kita dengan alam sekitar. Baiklah, jom kita tengok perbualan. Sebagai Muslim, kita bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Okey. Oleh itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam di persekitaran ini. Okey. Sumbang saran dengan murid tentang gambar serta kaitannya dengan tajuk. Jadi dalam perbualan ini menunjukkan bahawa mereka mengatakan bahawa perlunya kita memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi tajuk kita ni adab kita dengan alam sekitar lah. Baiklah, alam sekitar. Apa maksud alam sekitar? Pengertian memelihara alam sekitar. Apa maksud dia? Menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Itu maksud memelihara. Kalau memelihara alam sekitar pula, merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Jadi memelihara ni kita menjaga dan melindungi daripada kerosakan. Kalau memelihara ni alam sekitar itu pun sudah rosak, namun kita nak pulihkan semula. Macam mana cara dia? Okey, boleh faham beza antara dua tu. Jadi dalil supaya kita ini beradab dengan alam sekitar, Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Jadi Allah dah beritahu jelas supaya kita ini tidak membuat kerosakan di muka bumi. Hukum memelihara dan memelihara alam sekitar adalah wajib. Maka siapa-siapa yang tidak menjaga dan memelihara alam sekitar ini, maka dianya berdosa. Jadi dianya berdosa. Jadi alam sekitar tu apa? Kita tengok ni. Keadaan alam sekeliling merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Jadi kita kena jagalah sumber-sumber bumi ni. Sungai jangan buang sampah, laut kena jaga daripada kotoran, minyak dan sebagainya. Hutan jangan ditebang sesuka hati. Udara jangan dicemarkan dan lain-lain. Itulah alam sekitar. Baiklah, mari bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Baik, kita tengok perbualan ni. Kawan-kawan, boleh kongsikan adab memelihara dan memelihara alam sekitar? Okey, baiklah. Untuk memelihara udara, kita hendaklah memperbanyak aktiviti penanaman semula. Tidak melakukan pembakaran terbuka. Itu cara kita nak memelihara ataupun memelihara udara kita daripada tercemar. Kalau kita tanam pokok, maka pokok ni dia membekalkan banyak oksigen. Jadi oksigen itulah yang akan memberikan kita bernafas, ataupun kita menyeduh udara daripada oksigen tu untuk bernafas. Jadi oksigen tu adalah udara ataupun sesuatu yang mesti ada pada kita untuk hidup. Tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau pembakaran terbuka ni, dia akan mencemarkan udara. Pencemaran udara tu boleh berlaku dengan pembakaran terbuka. Sebab pembakaran terbuka tu dia menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Kita tak nak karbon dioksida, kita nak oksigen. Okey? Boleh faham tu?
kena elakkan pembakaran terbuka. Pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan menggunakan air dengan berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut. Jadi kita kena berjimat cermat lah dalam menggunakan air. Kan, kalau kita tengok seperti di Selangor sebagainya, air sangat terhad. Kadang-kadang tak ada air dekat sana, okey. Kadang-kadang tak ada air dekat sana. Jadi seperlunya kita berjimat cermat. Tidak membuang sampah, okey. Tidak mencemarkan air. Sebab air tu kita nak guna, air tu kita nak gunakan untuk macam-macam lah. Kita nak minum, kita nak mandi dan sebagainya. Jangan buang sampah. Okey. Selain itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat yang betul, mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita. Okey, selain itu kepentingan memelihara alam sekitar menepati syarak ini kita bincang minggu depan. Jadi, itulah cara-cara yang dibincangkan macam mana untuk memelihara udara dan air. Jadi banyak lagi dekat kita ni sumber-sumber alam. Macam mana kita nak jaga hutan, macam mana kita nak jaga sumber-sumber bumi yang sangat banyak dan sangat indah ini. Jadi Ustaz harap murid-murid faham apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz nak kamu cuba datangkan cara-cara bagaimana untuk memastikan alam sekitar kita ini sentiasa bersih. Cara-cara untuk memastikan alam sekitar kita ini sentiasa terjaga dan tidak dirosakkan. Okay, macam mana cara dia? Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.